ceria, salam Malaysia Madani, salam seneji, Toran Cemerlang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oh, kenapa kayati isai po? Amunnya kita sian lagi. Betul. Tadi Frank. Beginilah dia keceriaan kami berada di Penteraan Prisma, Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran. Dan pada hari ini, saya bersama-sama dengan 3 figura daripada Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran. Baiklah, hari ini apa yang kita mau bincangkan ni? Kita bincang-bincang tentang psikometrik. Betul. Dan di samping psikometrik, apa lagi GB yang akan para penonton dapat daripada podcast kita pada hari ini? Dalam podcast pada kali ini kita juga akan dapat mengetahui berkenaan dengan SEGAP dan juga PJSK, BMI. Dan jangan lupa untuk sekolah rendah juga psikometrik untuk pelaksanaan sekolah rendah. Betul kan tidak GB? Betul. Baiklah, kita mulakan terlebih dahulu dengan Tuan Andrew. Apakah itu psikometrik ni, Tuan Andrew? Terima kasih ya Dr. Stanley, moderator. Saya sangat senang hati untuk bersama-sama dengan kumpulan ini pada kali ini. Senang hati macam mana tu, Tuan Pengetua? Terbaik dapat berkongsi dengan pengalaman-pengalaman. Kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran, khususnya sektor pentaksiran dan peperiksaan. Di mana program ini ya, Tuan Pengetua, dia akan berlangsung beberapa siri. Untuk apa sebenarnya podcast ni, GB Lim? Untuk memberi pengetahuan kepada khasnya kepada ibu bapa dan juga golongan pendidik mungkin yang telah lupa sekian lama apakah falsafah pendidikan yang sebenarnya yang harus melahirkan murid yang holistik. Betul. Bagi tujuan membawa murid ke era pendidikan. Betul. Dan juga sebenarnya mungkin ada yang tertanya-tanya, Madam Lim, apakah itu falsafah pendidikan negara? Mungkin GB Jasni boleh kongsikan komponen-komponen penting sebelum kita bertransisi ke topik kita sebenar pada hari ini. Ya, podcast pada kali ini memang kita akan bercakap menjurus kepada falsafah pendidikan negara itu sendiri, di mana falsafah pendidikan negara termasuk juga misi nasional kita adalah bermatlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jeris, jasmani, emosi, intelek, rohani, dan apa lagi? Sosial. Dan komponen-komponen ini sememangnya sudah terang lagi bersuluh, sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan dewasa kini. Terutamanya di tahun 2025 ini, seorang murid ataupun model insan permata negara perlu seimbang dalam kesemua aspek untuk memastikan mereka GB dapat bekerja di sektor kerajaan ataupun swasta. Dan berbalik dengan pekerjaan ini, Tuan Pengetua dan Guru Besar, tentang psikometrik. Inilah tujuannya untuk kita membantu murid-murid kita di sekolah celik kerjaya. Mungkin kan Tuan Andrew boleh kongsikan apa itu psikometrik sebenarnya? Terima kasih ya Dr. Stanley untuk perhatian pengetahuan semua. Psikometrik ini adalah satu instrumen yang penting yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2012 lagi. Ini lama sudah kan Tuan Pengetua? Lama sudah. Idea ini kan 2007 lagi. 2007. Ya, 2007. Bayangkan 2007, lepas tu beberapa tahun pelaksanaan. Ya. Kemudian diorang buat ini pada tahun 2012 untuk semua sekolah. Betul. Di Malaysia, sekolah rendah, sekolah menengah, dan ini merupakan satu yang sangat penting bagi menilai personality, menilai minat dan kerjaya, menilai kekuatan pelajar, dan satu lagi kehebatan daripada psikometrik ini adalah dia memberikan peluang kepada pelajar mengetahui diri dia betul-betul lah. Saya ingin bagi satu pengalaman kepada Dr. Stanley. Saya mau kongsi apabila satu daripada pelajar di sekolah saya ini, dia ini pelajar yang pandai, tetapi seorang yang suka kepada kesenian, tapi pandai juga di dalam kelas STEM ataupun sains. Jadi ibu bapa datang pada satu hari, datang kepada saya dan dia bilang, ini anak saya ni tuan, dia minat kepada seni ini, tapi macam mana ini dia pandai juga, dia mempunyai kekuatan dalam sains, matematik semua. Saya bilang, mari counselor, mana itu psikometrik ini student, saya mau tengok dulu. Apabila saya tengok
dia punya psikometrik itu, saya melihat bahwa dia mempunyai investigatif yang tinggi dan juga artistik yang tinggi. So saya bilang kepada ibu bapak, ini tidak menghalang apa-apa. Teruskan untuk terus dalam subjek STEM ataupun sains tulen dulunya kita sebut, dan juga teruskan kemahiran di dalam artistik. Saya dan ibu bapak ini bilang, bolehkah seorang yang mempunyai ciri kesenian mau jadi dokter? Saya bilang itulah yang terbaik, sebab dengan adanya sifat ataupun unsur kesenian artistik yang tinggi, dia boleh melahirkan dokter yang berkemahiran tinggi, yang tinggi. Menjahit luka apa misalnya kan? Ya, lebih cantik kan? Ya, lebih cantik. Kalau dia pendidikan seni, dalam sains, itu kita boleh kombinasikan sebagai satu peluang untuk berjaya di dalam kerjaya. Betul. Ya. Saya sangat gembira sekali ya, Tuan Pengetua GB Jasni dan juga GB Lim. Bayangkan kebiteraan seorang pengetua ni seperti Tuan Andrew mengetahui psikometrik anak muridnya. Inilah yang kita perlukan, di mana tidak semua murid ini mempunyai personality yang sama. Betul. Seperti Tuan Pengetua cakap tadi kan, GB Lim, dia beritahu dia minat bahagian kesenian dan pada masa yang sama dia mempunyai kecintaan terhadap sains dan teknologi yang tinggi. Dan ini bermaksud bahawa muridnya adalah artistik dan juga investigatif. Jadi untuk pengetahuan semua, beginilah dia kehebatan pelaksanaan psikometrik di sekolah menengah dan juga di sekolah rendah. Dan melalui ujian psikometrik ini kita dapat mengetahui bitara seorang murid ini bidang mana. Dan always remember, seorang student ini dia mempunyai sekurang-kurangnya kombinasi 3 mata Holland. Sangat penting ya untuk kita mengetahui kekuatan psikometrik bermula daripada sekolah menengah dan juga sekolah seawal rendah. sekolah rendah. Sekolah menengah kita pekayakan, sekolah rendah kita mula untuk memperkenalkan. Jadi GB Lim, cuba kongsikan kepada para penonton di luar sana, apa itu psikometrik untuk sekolah rendah? Bezakah dengan sekolah menengah yang Tuan Andrew katakan sebentar tadi? Ya, terima kasih Tuan Moderator. Sebenarnya sejak sekolah rendah lagi murid-murid kita telah mengikuti ini ujian psikometrik sejak tahun 4 hingga tahun 6, dan mereka telah didedahkan sejak tahun 3. Dan di sekolah rendah lagi dia adalah kesinambungan dengan sekolah menengah, di mana di sekolah rendah kita pun memberi ujian psikometrik kepada murid-murid, di mana psikometrik ini terbagi kepada 3 komponen yang utama. Yang pertama adalah ujian pentaksiran dari segi aptitude. Aptitude ini dibahagikan kepada 2 komponen lagi. Yang pertama adalah aptitude am yang diduduki oleh murid tahun 4, manakala aptitude khusus ialah diduduki oleh murid tahun 5 dan 6 dan juga sekolah menengah. Dan yang kedua, komponen yang kedua adalah personality, yang ketiga adalah kerjaya. Di mana personality dan kerjaya ini adalah diuji di sekolah menengah. Di bahagian sekolah rendah kita adalah lebih kepada kita melihat kepada kecenderungan murid, kebolehan semula jadi dan juga kebolehan yang telah dipelajari di sekolah, di mana sejak di bilik darjah kita boleh nampak kita punya murid-murid di mana bakatnya. Setelah menduduki ini ujian psikometrik, kita tahu daripada ini kuantiti ini ujian, kita boleh tahu murid ini adalah berpotensi. Contohlah dalam artistik ataupun mereka bersukan, jadi kita boleh asal dan kita pada masa yang sama guru latih murid dan juga pihak sekolah akan maklumkan kepada ibu bapa bahawa anak-anak mereka cenderung ke arah mana. Jadi apabila mereka sampai ke sekolah menengah, bakat mereka akan sambung di sekolah menengah dan seterusnya ke bidang kerjaya. Wow, sangat menarik sekali ya Tuan Andrew dan GB Lim. Bayangkan ya GB Jasni, kita dapat menyimpulkan bahawa murid-murid daripada sekolah rendah dia akan disambut oleh sekolah menengah. Jadi penting sebenarnya pengayaan psikometrik ini bermula daripada sekolah rendah dan diperhebatkan lagi penjangkauan psikometrik ini di sekolah menengah. Baik, kita sudah dengar sudah kan, GB Lim sudah berkata tentang psikometrik, kepentingannya. Begitu juga dengan Tuan Pengetua Andrew.
ada lagi satu kita punya topik hari ini, iaitu berkaitan tentang apa, Haji Bilim? Dengan Segak, PJSK dan jadi mari kita dengar pula GB Jasni Segak. bercakap tentang ketiga-tiga komponen ni. Apa ni sebenarnya GB Jasni? Okey, terima kasih Dr. Stanley. Sebetulnya Segak, PJSK dan juga BMI ini saling berkaitan antara satu sama lain. Juga berkaitan dengan psikometrik yang baru dibincangkan sebentar tadi. Jadi terlebih dulu saya nak bercakap tentang Segak. Segak ni adalah akronim kepada Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan yang direka khusus oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengukur tahap kecergasan fizikal murid-murid sekolah-sekolah di Malaysia. Untuk sekolah di Malaysia sahaja yang berumur di antara 10 hingga 17 tahun. Dan dalam Segak ini ada beberapa komponen yang kita akan uji dan ianya terkandung dalam kurikulum pendidikan jasmani dalam di sekolah rendah dan juga di sekolah menengah. Jadi untuk komponen ini kita ada bateri ujian yang perlu dilalui untuk murid-murid ini untuk mengetahui tahap kecergasan mereka lah. Jadi yang pertama contohnya lah mengukur indeks jisim badan ataupun BMI. BMI. Sekaligus saya nak sentuh tentang BMI jugalah kan. BMI juga dilaksanakan untuk murid sekolah rendah yang berumur di antara 5 hingga 9 tahun. Ya. Jadi matlamat indeks jisim badan ini adalah untuk mengukur komposisi berat dan juga tinggi murid-murid. Dan kita nak tengok kesesuaian lah di antara berat dan tinggi tersebut lah. Kalau sekiranya kita ada isu, contohnya ada murid yang obesiti ataupun ada yang kurang berat badan, kita telah disediakan dengan intervensi tertentu untuk membantu murid-murid tersebut menangani isu tersebut lah. Kembali sehat. Iya, kembali sehat. Jadi kesihatan itu ialah asas kepada kesejahteraan negara. Betul. Jadi, sebab itu Segak ini diadakan di sekolah supaya murid-murid kita disediakan dengan yang pertama ialah mereka peka terhadap tahap kecergasan diri mereka. Dan yang kedua ialah mereka ada pengetahuan berkenaan dengan kecergasan fizikal itu sendirilah. Dr. Stanley, ya. saya ada satu, saya tidak begitu faham apa mungkin kalau dapat diterangkan lebih lanjut, apa ini bateri yang disebut tadi, bateri? Bateri ujian ini ialah jenis-jenis ujian yang dilaksanakan untuk mendapatkan tahap kecergasan fizikal murid-murid tersebutlah. Jadi antaranya yang seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama adalah pengiraan ataupun ukuran indeks jisim badan. Dan yang kedua ialah turun naik bangku 3 minit. Itu berkaitan dengan kekuatan otot. Kekuatan otot lah. Kemudian yang ketiga ialah tekan tubi. Kalau dalam kita rujuk dalam garis panduan yang disebut KPM itu, kita ada 2 jenis tekan tubi. Tekan tubi untuk murid lelaki dan tekan tubi untuk murid perempuan yang kita panggil sebagai tekan tubi ubah suai. Sebab perempuan dengan lelaki ni dia punya keupayaan tidak sama kan? Dan norma dia adalah berlainan. Kiraan itu untuk pemarkahan itu dia berlainan di antara lelaki dan perempuan juga. Ya. Dan seterusnya ialah ringkuk tubi separa. Ya, dan yang terakhir ialah untuk menguji fleksibiliti jangkauan meluncur. Ya, kita ada beberapa objektif juga lah untuk pelaksanaan Segak ini. Yang pertama, kita berharap agar murid-murid kita ini pertama secara kendiri mereka boleh mengukur tahap kecergasan mereka lah, dan mereka sendiri juga dapat mengetahui dengan secara langsung isu yang mereka hadapi jika sekiranya ada yang berkaitan dengan tahap kecergasan fizikal mereka lah. Jadi, dan kita juga berharap agar pelaksanaan Segak ini juga akan memberikan pengetahuan dan kesedaran kepada murid-murid itu sendiri. Pada masa akan datang mereka akan menjadikan kecergasan fizikal ini sebagai gaya hidup, sepanjang hayat, dikatakan seperti itulah. Daripada ni murid ni dia sebenarnya dia juga boleh dia bukan ujian ni bukan saja kepada murid perdana, di mana boleh juga kepada murid yang berpendidikan khas.
Ya, jadi mereka pun mempunyai normal yang khas untuk murid berpendidikan khas. Jadi bermaksud murid-murid semua kita tidak terkecuali daripada menduduki ujian ini, dan juga menjadi tugas kepada guru juga kita harus setelah menjalani ujian kita harus memaklumkan kepada ibu bapa hasil daripada kita punya ujian. Segak dan juga begitu menarik sekali topik kita pada hari ini. Perlu bagaimanapun kita akan bertemu seketika nanti. Berkaitan dengan segak sebentar tadi merujuk kepada garis panduan pelaksanaan segak ini yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Segak ini adalah untuk murid-murid yang normal dan dikecualikan untuk murid-murid pendidikan khas ataupun MPPK. Jadi tetapi untuk BMI semua tidak terkecuali, termasuklah murid pendidikan khas. Semua. Begitu. Jadi begitu tafsiran yang boleh diberikan kepada segak ini secara menyeluruh. Bila kita telepon mendengar GB Jasni, maksudnya GB Jasni mengatakan tadi, maksudnya untuk semua, non ketinggalan di belakang. Jadi maksudnya memang bagus kerana kita mahu memastikan semua murid ini mendapat hak masing-masing sebagai seorang murid yang bersekolah di sekolah harian biasa di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah, kita sudah dengar tadi psikometrik sekolah menengah. Sekolah rendah pun ada pengurusan psikometriknya, dan GB Jasni tadi telah pun berkongsi dengan kita berkaitan tentang segak. Tapi belum habis lagi. Ada lagi tertinggal ke tu GB? Kita belum bercakap tentang PAJSK. Ini komponen. Ada satu Saya lagi fikir, komponen. bahwa GB Lim dan juga Tuan Pengetua tahu tentang PAJSK ini, sebab PAJSK ini Di SMK pun ada juga. iya, betul, di sekolah menengah juga. Jadi apakah yang dikatakan dengan PAJSK ini? PAJSK ini adalah singkatan kepada pentaksiran aktiviti sukan, aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Jadi ada 4 komponen lah kan? 4 komponen yang dimana murid kita ini dinilai daripada 3 aspek yang utama. Pertama adalah dari segi penyertaan mereka, pelibatan mereka, dan juga dari segi pencapaian mereka secara menyeluruh lah. Jadi apakah matlamat PAJSK ini? Yang pertama sekali adalah pastinya untuk membentuk individu yang seimbang dari segi jeris seperti yang kita telah bincangkan sebentar tadi, untuk memenuhi keperluan jasmani murid-murid dari segi jeris murid-murid itu sendiri, emosi dan sebagainya. Sebab saya fikir aktiviti pelibatan mereka dalam co-curriculum membuka peluang yang luas untuk mereka untuk membentuk jati diri mereka sebagai seorang insan lah yang kita harapkan seimbang dari segi jeris tersebut. Dan yang kedua ialah perlu kita tahu bahawa pelibatan murid dalam PAJSK ini bagi murid-murid yang berminat untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah-sekolah khusus, contohnya sekolah berasrama penuh dan sebagainya. Untuk permohonan ke sekolah khusus itu mereka memerlukan 10% markah pelibatan murid tersebut dalam aktiviti co-curriculum. Jadi komponen-komponen yang ada dilaksanakan di sekolah termasuklah satu, pelibatan murid dalam aktiviti sukan dan permainan, badan beruniform, dan juga kelab dan persatuan. Dan murid-murid kita ini diwajibkan untuk memilih satu aktiviti bagi setiap komponen tersebut. Jadi keseluruhannya mereka akan mengikuti 3 aktiviti lah, wajib diikuti oleh murid-murid di sekolah lah kan. Jadi kita juga ada ekstra co-curriculum yang ditafsir melibatkan murid-murid dari segi pelibatan pelibatan mereka di luar lah,
Seperti kata Jibilim, jawatan mereka, contoh menjawat jawatan sebagai pengawas, ketua kelas dan sebagainya, betul. itu mereka akan dapat bonus lah. Betul. Ya, betul. Bukan saja dapat bonus lah, tapi paling penting kan, kita pun pernah jadi remaja sebelum menjadi remaja sekarang ini, di mana semua ni sebenarnya Tuan Pengetua, Guru Besar dan Jibilim boleh membantu bitara kita dalam communication skill, penampilan diri, apa lagi kita boleh belajar untuk menerima kekurangan dan kelebihan orang lain, bekerja dalam kumpulan dan sebagainya. Dan Dr. Stan, ada satu di bahagian psikometrik itu yang saya suka, yang boleh menunjukkan kita introvert dan juga ekstrovert. Betul. Jadi kita kalau sekira introvert itu adalah orang yang pendiam, yang tidak suka, yang suka menyendiri, tapi ekstrovert itu seorang yang periang, yang senang hati, meriah. Dan di situ sebenarnya amat berkaitan dengan apa yang telah diterangkan oleh JB Jasni sebentar tadi, dan di mana-mana kelemahan kita, kalau kita nampak student itu introvert, kita push dia untuk jadi ekstrovert melalui aktiviti-aktiviti sukan, kokem dan juga pendidikan jasmani. Jadi maksudnya di sini mungkin kita boleh cantumkan di mana psikometrik, SEGA, BMI dan juga PJSK ini saling berkait di antara satu dengan yang lain untuk menghasilkan modal insan permata negara yang kamil dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Baiklah, kita sudah pun mendengar tadi psikometrik, PJSK, BMI dan SEGA. Mustahil lah kan dalam satu organisasi ataupun dalam satu institusi pendidikan itu sendiri semua ni sesempurna alam. Betul atau tidak? Betul. Jadi Milain dan juga Andrew mungkin boleh kongsikan cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam psikometrik, dalam PJSK, SEGAK dan juga BMI. Mungkin kita mulakan terlebih dahulu dengan Madam Lim. Okey, kalau di sekolah rendah, kami di sekolah saya menghadapi kemudahan seperti infrastruktur, contohlah untuk ujian SEGAK ini ataupun BMI ini, dia perlukan alat-alat yang khas. Jadi ini menjadi satu tambahan lagi di sekolah saya ini, mempunyai murid yang ramai. Jadi dia perlu mengambil masa yang agak panjang untuk menduduki ini ujian, dan satu lagi guru-guru kita. Ujian ini dikendalikan oleh guru PJ, dan guru PJ ini harus mempunyai kemahiran dan mempunyai tertib, maksudnya dia mempunyai prosedur untuk diduduk untuk semasa menjalani ini ujian. Ini yang dihadapi di sekolah saya. Maksudnya dalam aspek prasarana JB ya. Kalau macam mana pula dengan Tuan Andrew di sekolah menengah? Okey, kita sebenarnya program-program yang disebutkan oleh Cikgu Lim tadi dijalankan sepenuhnya di sekolah. Tetapi kadang-kadang jadwal tidak begitu terurus. Sehingga PJSK, SEGAK ini semua dijalankan secara last minute, last minute, dan last minute, dan ini mendapatkan result ataupun keputusan-keputusan yang tidak begitu teratur. Okey, dan ini menyulitkan kita untuk menghantar ke dalam web, membuat laporan, dan ini ada keperluan semua sekolah, di pihak guru besar dan di pihak pengetua di sekolah menengah untuk lebih teliti, lebih struktur di dalam mengendalikan PJSK ini. Bagaimana pula dengan sekolah rendah GB berkaitan dengan PJSK, BMI dan juga SEGAK ini? Saya nak panjangkan sedikit berkenaan dengan cabaran yang telah dihadapi oleh sekolah Jibilim tadi. Sebenarnya kebanyakan sekolah menghadapi cabaran yang hampir sama. Lebih kurang saja. Contoh kalau saya dari sekolah yang punya ramai murid, antara isu yang kami hadapi sebelum ini ialah berkaitan dengan kekurangan peralatan seperti yang Jibilim sebutkan tadi. Ya, ada dari dua aspek yang berlainan. Pertama ialah dari segi jumlah peralatan itu sendiri tidak mencukupi, dan juga kualiti peralatan itu sendiri.
Sebab walaupun segak ini peralatannya tidaklah begitu banyak, tetapi harganya itu bukan murah. Boleh tahan juga. Jadi kita tidak ada implikasi, dia melibatkan implikasi Keuangan. keuangan. Ya. Maka dengan itu kita terpaksa akurlah bahwa keuangan yang kita tidak ada itu tak akan mampu untuk membeli sekaligus peralatan tersebut. Betul. Oleh kerana ya namanya adalah ujian standard, jadi piawai kepada setiap peralatan itu kita kena jaga untuk memastikan hasil ujian itu mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Ya, dan boleh dipercayai. Jadi apa yang kami buat di sekolah, pada mulanya usaha kami adalah meminjam ya peralatan daripada sekolah. Boleh pinjam-pinjam Walaupun sekolah grade A tapi boleh dikatakan sebab kekurangan juga. Jadi kami meminjam pada mulanya, tetapi kami bawa Pelan-pelan. isu tersebut pada mesyuarat pentadbiran dan juga keuangan untuk membeli peralatan tersebut secara berperingkat. Betul. Jadi murid ramai ini cabaran dia juga ialah kita tidak mencukupi dengan satu peralatan itu saja. Kita perlukan beberapa peralatan supaya kita boleh laksanakan ujian itu serentak. Betul. Ya. Kerana segak ini contohnya tidak boleh perlu dilaksanakan pada hari yang sama, tidak boleh ditangguhkan. Kita kena laksanakan semua bateri ujian itu dalam satu hari. Jadi kita kena perlukan banyak guru untuk melaksanakan dan juga kita Baiklah, mungkin selain daripada cabaran-cabaran yang kita dengar sebentar tadi, mungkin ada lagi cabaran lain, Tuan Pengetua? Okey, saya ingin terima kasih Dr. Stanley. Saya ingin bercakap sedikitlah masalah psikometrik di sekolah menengah ini. Okey, mengikut tingkatan lah, misalnya tingkatan 1, okey, tingkatan 3, tingkatan 5. Selalunya di tingkatan 5 kita memperoleh satu keputusan yang lebih bagus. Karena pelajar ini sudah pun pelajar yang hampir mau matang dan mereka menjawab betul-betul telus di dalam menjawab psikometrik ini. Dan sementara yang di tingkatan 1 kadang-kadang dorang main bantai. Dan inilah di antara masalah kaunselor di sekolah kami, di mana kesahan jawaban kepada psikometrik itu adalah pelbagai. Iya, pelbagai dan validity agak tidak begitu memuaskan. Dan yang keduanya masalah kita adalah ialah kefahaman di kalangan rakan-rakan guru masih kurang terhadap peranan psikometrik ini. Ya, ada guru yang bilang nanti laba di luar kelas, di luar waktu akan ada masa lain untuk ujung minggu untuk psikometrik ini. Kita sedang berusaha untuk memberikan kefahaman kepada semua guru lah mengenai betapa pentingnya psikometrik ini untuk pelajar. Dan ada guru-guru sendiri yang datang kepada saya dan kemudian diorang pula meminta diberikan ujian. Dan setelah mereka diberikan ujian kan, diorang pun bilang syok pula ini. Ini psikometrik. Jadi inilah kelebihannya sekiranya pihak pentadbir, pihak sekolah mengetahui kepentingan psikometrik dan juga bagaimana dia melengkapi segak, BMI dan juga PJSK. Sekiranya seorang murid ini terlalu besar, maafkan saya lah kan, bagaimana mungkin dia boleh menjadi seorang pramugara, pegawai polis dan sebagainya. Jadi seawal daripada sekolah menengah dan sekolah rendah, sekiranya dia ni ke arah menjadi seorang pegawai polis kah, askar kah. Jadi guru-guru di sekolah menengah, if you want to become a police, kamu punya badan perlu BMI dia sekian-sekian. Nah, jadi penting sekali semua ni. Dan nampaknya masa sangat mencemburikan kita, Tuan Pengetua, GB Jasni dan juga GB Lim. Nampak sudah macam wajah GB pun macam kecewa sedikit. Banyak mau bagi tahu ni kan, tapi masa sangat mencemburikan kita. Mungkin selepas ini kita boleh buat podcast seri kedua kah berkaitan tentang topik ini, kerana topik ini sangat menarik sekali. Dan sebelum kita menutup lensa podcast kita pada hari ini, apa harapan GB Jasni berkaitan tentang topik kita pada hari ini? Ya, terima kasih sekali lagi Dr. Stanley. Terima kasih kerana mengundang saya sebagai salah seorang panel dalam podcast pada kali ini. Jadi secara keseluruhannya kita mengharapkanlah segak,
BMI, PAJSK ataupun psikometrik ini dapat memberikan satu penilaian, satu ukuran yang betul-betul tepat untuk kita menyediakan murid-murid kita ini sebagai generasi masa akan datang yang tersedia dengan physical, mental, pengetahuan yang cukup untuk menangani cabaran kita pada masa akan datang. Jadi harapan kita kepada generasi yang kita bentuk ini dapat kita capai melalui usaha kita berterusan untuk menjadikan pentaksiran yang ada ini untuk kita perkasakan dan kita jadikan sebagai satu batu loncatan untuk memenuhi hasrat misi nasional dan juga falsafah pendidikan negara kita ialah untuk mencapai hasrat mereka untuk seimbang dari segi jeris. Karena pepatah mengatakan murid hari ini pemimpin di masa hadapan. Betul. Jadi bagaimana pula dengan Tuan Pengetua? Apakah harapan Tuan Pengetua untuk topik kita pada hari ini selain daripada mencadangkan podcast psikometrik seri 2? Terima kasih sekali lagi Dr. Stanley. Saya sangat suka mendengar perkataan yang disebut oleh Guru Besar Jasni tadi, memperkasakan. Dan apabila selepas ini kita kalau dapat kita sentiasa berusaha untuk memperkasakan pelaksanaan ujian psikometrik ini kepada semua pelajar kita, dan kefahaman di kalangan pentadbir juga penting. Selain daripada pengetua, penolong kanan pentadbiran, penolong kanan kokem, penolong kanan hem, sudah tentunya kalau boleh dapat kefahaman yang tinggi mengenai dengan peranan dan tujuan ujian psikometrik di peringkat Kementerian Pendidikan ini, supaya kita dapat berganding bahu bersama-sama memberikan kemudahan kepada pelajar untuk mengikuti penilaian ini. Karena penilaian ini sebenarnya memerlukan tempat yang selesa, kondusif, masa yang sesuai dan jangka masa yang tepat. Jadi takkanlah kita bilang ada guru yang mau meminjam, konselor mau pinjam bilik gerakan, dia bilang tidak boleh untuk psikometrik, kan? Ya begitu. Ya. Dia sangat memerlukan sebenarnya bitara pengurusan di pihak sekolah, pihak PPD, JPN Sabah dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Madam Jibilim kan. Jadi Jibilim mungkin apakah harapan Jibilim untuk kita punya topik kita pada hari ini? Okey, terima kasih doktor. Jadi dari aspek saya pula, saya merupakan seorang ibu juga. Di sini saya berharap sebagai ibu bapa kita sentiasa memberi sokongan kepada anak-anak kita ke arah mencapai kejayaan. Kita haruslah dari semasa ke semasa kita mendidik anak kita sejak kecil lagi mempunyai contoh motivasi diri dari segi kecerdasan dan semua ini adalah untuk kemenjadian murid. Ya, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Betul. Dan demikianlah sahaja sesi perkongsian podcast daripada Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran, satu siri yang begitu menarik sekali. Bukan sahaja dengan pakaian-pakaian busana etnik yang kami pakai, tetapi juga intipatinya yang sudah terang lagi bersulu, sangat penting, berimpak. Dan untuk ini kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye. Kita tutup ni sekarang. Kasih anu, tidak lagi boleh. Perusahaan duluan. Amun yang sorry, mesti stop jangan saya. Ya kan. instrumen yang dijalankan oleh lembaga Dengan anu. Ya, terlampau asyik. Lama makin mundur ke Iya, situ. Lama-lama melekat. Amun ya, sekian lagi. Ada. Kakek lu